Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah, nikmat ihsan dan berbagai-bagai nikmat lain. Nikmat yang paling besar iaitu nikmat Allah kurniakan kita ni hidup, yang sebelum ini belum lagi kita ni disebut lagi ada. Kita ni asalnya memang tiada, dan bila dihidupkan oleh Allah maka bukanlah kita ni hidup, tetapi kita ni diberi hidup. Diberi hidup untuk menyatakan sebenarnya Allah lah yang hidup. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana sepatutnya, ya, sepatutnya kita rancangan tu nak buat talk tadi di rumah Ustaz Auza'i di Santan, Jalan Santan, pukul 11. Tapi memandangkan permintaan daripada tuan rumah, ya, alhamdulillah. Rumah-rumah yang mana kita dudukkan, kita adakan majlis-majlis, ya, terutama majlis untuk mengagungkan, mengesakan Allah. Rumah ini akan diberi oleh Allah naungan dan rahmat Allah, dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk malaikat-malaikat turun yang di langit, ya, untuk menutupi, menaungi rahmat, ya. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat-malaikat, roh-roh suci duduk dalam majlis yang mengagungkan Allah. Ya, alhamdulillah, terima kasih semua tuan rumah jemput saya. Kita pun tak sangka semua susunan-susunan Allah. Ya, kita rancang, boleh rancang, tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ayah, ya. Ya, alhamdulillah, syukurlah kita dapat berjumpa, sama-sama kita muzakarah, berbincang bagaimana kita nak sama-sama nak betul-betul dengan Allah. Ya, setelah kita tahu hidup ni adalah cerita-cerita dia, tak lain. Dan kita telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain. La ilaha illallah, iaitu kita memahami dan mengenali apa tu la ilaha illallah. Kerana kalimah ni, ya adik-adik, kalimah la ilaha illallah ni mudah sebut tak? Mudah tak sebut la ilaha illallah? Biasa sebut tak? Adik-adik biasa sebut la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Biasa sebut kan? Dalam solat ada tak? Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita ni mengatakan daripada kecil lagi, daripada kita lahir lagi, ya, kita dah di azan dan iqamah kan. Ada dalam tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kita tidak memahami lagi. Kita sekadar membaca, menyebut. Apa maknanya la ilaha illallah tadi? Asyhadu an la ilaha illallah.
Tu. Siapa? Kita apa? Menyaksikan. Aku naik saksi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus, ya. Jadi kita nak mahirkanlah bila kita dah mengatakan tidak ada. Kita mengakui, kan? Menyaksikan. Tidak ada kita, tidak ada semua. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita ni hidup siapa? Hidup kehidupan siapa? Kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala. Percakapan siapa yang bagi kita bercakap ni? Siapa yang bagi kita melihat? Siapa yang bagi kita mendengar? Siapa yang bagi kita kudrat kuasa? Jadi siapa yang bagi kita kehendak-kehendak nak makan tu, nak minum ni, nak ke sana, nak ke sini? Siapa bagi kehendak-kehendak? Atur semua Allah. Bagus, pandai. Senang aja anak-anak ni. Ya. Jadi bila kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, siapa yang angkat ni? Kudrat siapa? Selalu adik-adik angkat, adik rasakan diri adik yang angkat. Sebenarnya siapa? Kudrat siapa yang angkat? Adik ada kuasa tak? Tadi kita tak ada kuasa. La ilaha il. Tak ada semua kuasa, tak ada hayat, tak ada hidup, tak ada melihat, tak ada mendengar. Sekarang ni kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Siapa yang kudrat siapa? Allah. Jadi adakah kita rasakan kudrat tu tadi, kudrat Allah? Mesti harus kita rasakan. Kalau kita tak rasakan, makna kita akan merasa ada keakuan diri, maka kita telah merosakkan syahadah kita. Pengakuan bahawa aku naik saksi tiada Tuhan, tiada semua, tiada lain melainkan yang ada hanya Allah. Tapi ternyata kita rasa kita yang ada. Tuhan pun ada. Jadi menunjukkan masih lagi kita dalam keadaan bersalah. Syahadah kita tadi dah terbatal. Kerana kita mulut mengatakan aku naik saksi, aku menyaksikan. Tak ada semua, aku pun tak ada, yang ada hanya Engkau yang hidup, Engkau yang mendengar, Engkau yang berkuasa, Engkau yang melihat, Engkau yang berkehendak, Engkau yang berkata ya Allah. Tapi dalam kehidupan kita tak dapat melakukannya. Ya. Maknanya menunjukkan kita masih lagi alim, faham tentang luaran zahiriah, tetapi tidak alim di dalam kita mengenal diri kita. Kita masih lagi duduk di takuk, iaitu beribadah, berkehendakkan sesuatu bukan Allah. Tetapi kita mengatakan lillahi ta'ala, kita lakukan semua kerana Allah, tapi dalam kelakuan, dalam pekerjaan hidup kita, kita masih lagi merasakan ada lagi keakuan diri kita. Kerana apa? Kita mengarahkan Allah Ta'ala. Kita mengarahkan Allah Ta'ala. Terbalik jadinya. Sepatutnya Allah Subhanahu Ta'ala yang menguruskan kita. Tetapi tidak kita yang seolah-olah mengarahkan Allah Ta'ala. Aku nak syurga ya Allah. Aku tak nak neraka. Kan? Syurga tu nikmat. Neraka azab tak? Neraka azab. Syurga sedap, nikmat. Tetapi ada yang lebih nikmat lagi, adik-adik. Ada yang lebih nikmat lagi. Ya. Ada yang lebih nikmat daripada syurga dan neraka, lebih azab daripada neraka. Nikmat yang paling besar adalah kita kenal Allah. Bila kita kenal Allah, nikmat yang paling besar. Siapa yang menciptakan syurga? Allah. Allah lagi best ke syurga lagi best? Pandai dah. Di situ kita kena faham. Ya, kita menyembah Allah ke menyembah syurga? Pandai. Jadi ini yang kita nak betul-betul fahami. Kalau kita betul-betul menyembah Allah,
kita akan mendatangkan rasa sedap, lebih sedap, nyaman, tenteram bila disebutkan nama Allah. Tapi kalau disebutkan upah, nak syurga, dapat ganjaran ni, kita rasa tenang. Bila sebut nama Allah tak tenang, maka kita tersilap. Jadi, buatlah. Maknanya kehidupan kita ni indah. Indahnya kehidupan kita ni adalah dengan merasakan yang wujud hanya Allah. Jadi kebanyakan daripada kita ni hanya alim-alim, iaitu alim-alim syariat, alim-alim kitab. Kita susah nak jumpa alim-alim Allah Ta'ala. Maknanya orang yang betul-betul alim tentang Allah. Mereka ini adalah bersifat dia tidak ada keakuan diri. Makna tidak ada keakuan diri, makna diri kita sebenarnya dikontrol, disusun oleh Allah. Itu sebenar hakikatnya. Tetapi bila kita tak mengaji ni, kita rasa kita yang boleh susun. Bila jadi kita bangga diri, bila tak jadi kita protes. Kenapa boleh tak jadi? Inilah kehidupan. Bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kehidupan kita akan berada di dalam kerugian. Innal insana lafil khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Sebab hidupnya dia tak tahu hala tuju ke mana. Jadi hala tuju kita sebenarnya adalah untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Allah mengesakan dirinya. Kita jaga tu. Ya, mengesakan Allah tu caranya buangkan keakuan diri. Jangan merasa kita hebat. Jangan merasa lagi kita boleh buat ni. Kalau kita boleh buat pun ini semata-mata kudrat dan rahmat Allah. Kita boleh solat 10 tahun tahajud. Ini bukan kita yang menjaga, tetapi Allah yang mengurniakan kepada kita rahmat. Boleh kita tahajud 10 tahun, boleh kita solat, boleh kita rajin, boleh kita ibadah apa pun. Itu semata-mata rahmat Allah, bukan kita. Maknanya itu kita hilangkan keakuan diri. Ya, bukan senang. Selalunya kita biasa beribadah, kita kan nak upah. Dah diajar syurga, dijauhkan neraka. Macam seolah-olah syurga dan neraka kita punya. Kita nak arahkan Allah Ta'ala, jauhkan kita beramal, jauhkan kita daripada neraka. Kita arahkan Allah pula. Kisah kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Tapi bila kita kenal diri, kita kenal Allah, kita takut nak arahkan Allah. Kita hanya mohon, ya Allah, sentiasa hatiku tetap dengan merasakan engkau hilang keakuan diri. Itu yang kita minta. Seperti mana Rasulullah SAW, dia sentiasa mohon kepada Allah. Iaitu la ilaha illallah, ataupun jangan biarkan diriku mengurus diriku sendiri, ya Allah. Walau sekelip mata, walau sedegup jantung. Tak mau kita merasakan, iaitu kita yang mengurus diri kita. Siapa yang menguruskan diri kita? Allah. Tetapi kita menutupi, kita rasa macam kita boleh urus diri kita. Padahal kita gunakan kudrat siapa tu? Allah. Kita mengaku kita punya kudrat pula. Jadi kehidupan kita banyak tersalah, tersilap. Jadi inilah gunanya kita mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah, supaya kita dapat betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak kenal Allah, macam mana kita nak dapat Allah? Macam mana kita nak cinta Allah kalau kita tak kenal dia? Kita sebut aja nama dia. Kita tak tahu Allah yang bagi kita hidup. Allah bagi kita lihat. Allah bagi kita mendengar. Tak nikmat besar. Ada sesiapa tak selain Allah boleh bagi kita lihat? Ada tak? Tak ada. Tetapi mengapa kita tak agungkan Allah betul-betul? Mengapa kita tak esakan Allah betul-betul? Apa sebab dia? Apa masalah dia? Sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Rasulullah SAW belum datang solat, belum datang apa pun ibadah, Allah SWT suruh ajarkan ilmu mengenal Allah dulu. Sebelum kita menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni tidak disuruh sembah Allah dulu. Kita ni disuruh beriman dulu. Innal ladzina amanu. Disuruh kita ni, Alang macam Alang betul. Ni Pak Lang. Selamat datang Pak Lang. Bertukar berpindah kita punya tempat talk
atas izinan Allah, permintaan daripada tuan rumah ini, alhamdulillah ya, kita dapat duduk di dan diberkati rumah yang ada pelajaran mengenal Allah, mengenal diri. Insya-Allah rumah ni akan Allah Ta'ala turunkan rahmat. Itu janji Allah. Allah tak pernah mungkir janji ya. Jadi turunnya macam-macam rahmat ya, daripada Allah Subhanahu Taala, kerana Allah ni suka kita ni menceritakan tentang keesaan dia, kebesaran dia, keagungan dia. Sebab kita ni di sini kita tak ada cerita yang tak ada yang lebih best. Yang paling best kita cerita di sini adalah mengenal Allah, cerita tentang macam mana kita nak membaguskan lagi akhlak kita dengan Allah Subhanahu Taala. Ya, caranya ialah memang menghilangkan keakuan diri. Maka akan timbullah Allah Ta'ala akan ajarkan kepada kita nanti akhlak-akhlak dengan dia. Tapi kalau masih ada keakuan diri, kita rasa kita hebat, kita berilmu, kita boleh lihat, kita ada kuasa, itu maka kita tidak akan dapat rasakan kemanisan dengan Allah. Sebab tak lain nak mendapatkan kemanisan berkehidupan kita dengan Allah adalah kita harus kenal Allah SWT. Dan sebelum kita nak kenal Allah, kita harus kenal diri kita sendiri. Supaya kita tahu bergerak kita ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang gerakkan kita. Allah yang memberikan kita tadi makan buah temikai. Makan buah temikai? Ada, sedap. Sedap tu siapa yang ciptakan tu? Allah. Ada kita rasa tu sedap temikai tu, kita pulangkan balik. Ya Allah, kalau temikai ni sedap, engkau lagi sedap. Rasakan nikmat tu dengan Allah lebih. Boleh? Tukarkan. Itu namanya mentauhidkan Allah. Jadi makanan yang kita tauhidkan kepada Allah tidak akan buat derhaka kepada Allah. Dan kita akan khusyuk wa tawaduk, rasa kemanisan hidup kita dengan Allah SWT. Kalau kita nampakkan tadi buah temikai tu nak dijadikan Allah tu, berapa bulan baru jadi buah temikai tu ya? Siapa sini dalam bidang pertanian? Lebih kurang lah kan 6 bulan boleh? Boleh tak? Baru jadi buah temikai tu boleh? Boleh tak sampai ya? Tok Ayah lagi tahu. Berapa bulan Tok Ayah biasanya Tok Ayah? 4 bulan? 4 bulan matang lah. Boleh ambil lah 4 bulan. Baru matang mandi. 3 bulan jangan dia tawar lagi ya. Tahu kita 4 bulan lagi baru ambil. Siapa yang bagi ilmu tu? Siapa yang bagi ilmu tu? Siapa yang menumbuhkan tu tadi? Kita memanglah taruh baja, tapi siapa yang bagi idea taruh baja tu? Semua segala-gala tu semua Allah yang ciptakan. Jadi mengapa kita tak nampak Allah tu tadi yang ciptakan? Allah yang memberikan pula kita rasa nakkan berkehendak kepada buah temikai. Pakcik pun tak sangka nak makan buah temikai malam ni. Tapi Allah tu hidangkan. Belum lagi terlintas dah sampai dah. Lebih bestnya duduk kat dunia ni daripada syurga. Betul? Sebab apa? Tak terlintas lagi sampai buah temikai. Nikmat dia kan? Siapa yang memberikan tu? Allah SWT. Baik tak Allah SWT? Baik. Jadi siapa yang selalu kita kena ingat? Allah. Maha baik Allah. Dia bagi kita hidup. Dia bagi kita dengar. Dia bagi kita melihat. Ada sesiapa boleh bagi kita penglihatan? Tak ada kan? Melainkan Allah. Bijak. Baru belajar dah pandai ni. Alhamdulillah. Tu, ya. Jadi kita mengesakan Allah. Kehidupan kita, walaupun ilmu kita dapat A, B, C atau alif, ba, ta, tetap juga dituntut kita untuk mengesakan Allah. Huruf alif tu tegak tak? Tegak. Tu. Siapa yang tegakkan huruf alif tu? Allah. Jadi dia tu berada di dalam diri kita. Huruf alif ni tegak mengesakan Allah, mengagungkan Allah. Walaupun huruf alif, tetapi jangan kita kata ini rendah tak. Tetap ilmu huruf alif tu tinggi. Sebab bila dimasukkan dalam diri kita, kita kena esakan Allah, jangan bagi bengkok. Ada tak huruf alif bengkok? Tak ada kan? Sentiasa masuk dalam esakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dimudah. Kita sentiasa hidup kita yang paling penting, tinggi mana pun ilmu kita, walaupun kita tahu huruf alif, kita tahu nak pakai dia, tetap mengesahkan Allah. Banyak mana pun ilmu kita, PhD kita beratus ke, tetap juga mengesahkan Allah. Tak boleh sombong. Tu semua ilmu Allah. Luas tak ilmu Allah? Luas. Kalau dakwat tu, air laut jadi dakwat, tulis. Berapa banyak jadi gudang kitab? Banyak tak? Banyak ilmu Allah gitulah. Dan ditambah lagi air lautan jadi dakwat, nak tulis kalimat Allah. Tak habis juga kalimat Allah. Banyak tak ilmu Allah? Banyak ilmu Allah. Jadi kita ni nak cari ilmu Allah sampai bila tak habis. Ya? Jadi mana yang adik-adik ada, mana yang kita ada, kita amalkan dengan mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah tu jangan ada keakuan diri. Jadi beruntunglah hidup kita. Mendapat ketenangan, mendapat sakinah, mendapat keamanan, mendapat macam-macam nikmat daripada Allah bila kita benar-benar mengesahkan Allah. Menomorsatukan Allah. Mengesahkan Allah tu menomorsatukan Allah. Kita nak makan, kita ingat makanan itu, kalau kata padi, beras, berapa bulan nak tumbuh? Kita kena ingat dulu. Baru kita akan hargai nikmat yang Allah berikan. Kita dah biasa tengok apa nasi, tengok ayam goreng, ipin-upin. Kita tengok apa macam-macam lauk dalam tu, kita pun sahur ya, makan bismillah, Allahumma barik lana. Kita tak hargai, kita tak tengok ayam tu berapa bulan dia nak jadi ayam. Siapa yang membesarkan ayam tu? Padi tu, beras tu, nasi tu tadi berapa bulan nak jadi? Lama tak? Lama. Siapa yang tumbuhkan tu? Kita kena fikirkan dulu. Fikir dulu, tauhidkan semua Allah, semua Allah. Jadi kita makan tu, kudrat siapa yang kita suap tadi? Allah. Siapa yang nak bagi kita makan tu? Anugerah nikmat daripada Allah. Kita makan tu dengan cara yang begitu, insya-Allah adik-adik akan jadi pandai. Adik-adik akan bercahaya, akan faham sesuatu tu dengan mudah. Sebab adik-adik dah amalkan gitu. Mengesahkan Allah, menomorsatukan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kehidupan kita sebenar, tak lain. Kalau dibagi umur kita 1000 tahun, tetap juga mengesahkan Allah tu paling nikmat. Paling best. Ya? Paling best, tak ada. Kalau syurga tu best, kalau kita mengesahkan Allah, lagi best daripada nikmat syurga. Sebab Tuhan punya syurga tu siapa nama dia? Allah, pandai. Jadi kita dapat Tuhan punya syurga. Kalau dapat syurga je, Tuhan punya tak dapat. Tapi kalau kita dapat Tuhan punya syurga, macam-macam tak kita dapat nikmat? Dapat nikmat macam-macam. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita amaliahkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai ilmu-ilmu lain itu masuk sebelum kita membuat bekas ilmu mengesahkan Allah. Ilmu mengesahkan Allah ini adalah bekas untuk mengisi ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu mengenal diri, mengenal Allah, tak ada bekas, maka datang ilmu-ilmu yang lain, kita tak tahulah nak mengesahkan Allah. Maka ilmu itu akan tak memberi manfaat kepada kita, malahan kerugian yang kita dapat. Ya, kita akan menyaksikan nanti tak ada bekas wahdah yang mengesahkan Allah, maka masuk ilmu-ilmu yang lain tak ada bekas wahdah mengesahkan Allah, maka ilmu kita akan membuat kita sombong, membuat kita rasa bangga diri, menyebabkan kita riak, menyebabkan kita sum'ah, menyebabkan kita ada keakuan diri. Bahaya tak? Bahaya. Tapi kalau kita ada ilmu mengenal diri, mengenal Allah, ada bekas yang cantik, dan apa pun yang masuk ilmu dalam bekas tu akan tetap mengesahkan Allah. Wahdah tu tadi, bekas tu. Ya. Jadi inilah kehidupan kita. Kita sama-sama amaliahkan dalam kehidupan kita. Walaupun nampaknya macam pendek, ringkas, ulang-ulangkan Allah, tetapi inilah kehidupan kita. Kita sentiasa 24 jam berdiri, rukuk, baring, sujud, apa pun keadaan dia, pergantian siang dan malam, kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam
iaitu tak lain mengajak kita sama-sama menombor satukan ilahun wahid, menombor satukan Allah, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai dalam kehidupan kita ini kita membesarkan keakuan diri. Kita penuh dengan kesombongan. Ya, kita bangun tidur terus kita ingat nak hantar ni, hantar tu, hantar anak, hantar isteri pergi kerja. Kita dah terbiasa nampak bangun tidur, kita nampak urusan. Kita tak nampak siapa yang bagi kita hidup. Kita ajar diri kita bila bangun tidur, terkejut kita terus rasakan Allah dahulu. Kita nak ajar diri kita. Kalau tak diajar, maknanya diri kita begitulah. Kita bangun tidur, kita memikirkan makhluk dulu. Kita tak memikirkan siapa yang bagi kita hidup. Tadi mati tidur kan? Siapa hidupkan kita balik? Pandai dia. Jadi Allah lah yang segala-galanya. Bila kita ingat dia, waktu bangun tidur terus kita ingat Allah, maka Allah akan susun kehidupan kita akan jadi cantik. Tapi bila kita bangun tidur, kita fikir tu dulu, fikir ni dulu, maka kita menombor 10-kan Allah. Kita fikir kita boleh buat tu rancangan tu semua, maka tergendalalah rancangan kita. Rancangan kita tak akan jadi bagus. Disebabkan kita rasa keakuan diri, kita bangun tidur aja kita dah buat salah dah. Kita dah rasa kita ada pula. Tadi dalam tidur mimpi, siapa yang uruskan dalam mimpi kita tu? Bila bangun tidur pula, siapa juga yang urus? Pandai. Senang aja macam ni. Anak-anak macam ni. Ya. Tu. Alhamdulillah. Sebenarnya anak-anak kita ni gitu. Dia kehausan ilmu begini. Dia nakkan ilmu kefahaman tentang Allah, anak-anak kita sebenarnya. Naluri dia, fitrah dia dilahirkan suci. Jadi dia mudah menerimakan. Ni cerita-cerita tentang mengesahkan Allah ni adalah subhanallah, kesucian, kudus. Maka anak-anak ni memang perlukan gitu. Jadi kita tak ngisikan tadi. Sebab kita sendiri tak tahu nak ngajarkan ke sini, ke arah anak-anak kita mengesahkan Allah. Tetapi kita dah masukkan ilmu-ilmu yang selain daripada itu. Maka itu anak-anak jadi terkongkong, terikat dengan. Tetapi kalau dimasukkan ilmu-ilmu ni, tengok akal dia akan lebih membesar, membiak. Sebab dia akan disuluh oleh Allah SWT. Kesucian tu tadi. Ya, kita nampak jelas. Inilah maknanya kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita betul-betul 24 jam mengesahkan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, maka kita ni akan diberi oleh Allah rahmat, kemenangan yang nyata dan jelas dalam kehidupan kita sekarang dan juga di alam barzah, di padang mahsyar, di mana pun kita akan diberi oleh Allah naungan rahmat Allah Subhanahu. Bahagia kita di mana pun kita pergi. Sebab di dunia lagi kita merasakan beri sisi Allah. Kita tak ada bangga, kita tak rasa kita ada ilmu, kita tak rasa kita ada harta, kita tak rasa kita ni banyak beramal. Kita tak bersandar kepada tu semua. Kita buat tapi kita letakkan engkaulah segala-gala yang boleh membuatkan aku jadi begini ya Allah. Atas rahmatmu, bukan aku ya Allah. Ini jadi makhluk Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah dah menyayangi seseorang hamba, maka Allah istiharkan sesiapa itu yang mengusik hamba kesayanganku, aku istiharkan perang. Berani ke nak hadap Allah? Tak ada siapa pun makhluk Allah yang berani menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, melainkan semuanya lebur, hilang. Jadi inilah yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Ya, apapun diri kita sama-sama seperti mana Rasulullah SAW pun disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, katakan Muhammad bahawasanya engkau ni manusia macam semua juga, sama. Namun kepada engkau dibagi wahyu, pesanan daripada Allah langsung, nyata dan jelas, mengatakan yang kita ini mengesahkan Allah. Kita ini menombor satukan Allah. Hilangkan keakuan diri, sama-sama ilahun wahid. Ajakkan semua manusia, iaitu tak lain Rasulullah punya kerja, mengajakkan kita mengesahkan Allah, menombor satukan Allah dengan nyata dan jelas. Jangan was-was lagi. Sebab ilmu yang pelajaran kita ni akhir zaman ni dah jadi ilmu yang
maknanya ilmu yang hanya luaran. Cantik kat luar je. Tu. Tapi dalam enjinnya banyak rosak dan punah. Sebab kita hanya mengenal Allah di luar nama saja. Kita tak kenal Allah yang pengisian yang dalam tu tadi. Apa makna alif, lam, ha. Kita tak kupas bedah siasat. Kita hanya tahu sebut. Maka itu kita sebut nama Allah, tak ada rasa bergetar, tidak ada rasa rindu kepada Allah. Inilah pelajaran yang mana akhir zaman ini. Iblis-iblis, maknanya kuncu-kuncu dia, Dajjal dan juga orang-orang Yahudi, Nasrani, dia nakkan kita supaya jangan kenal Allah. Sebab guru dia Iblis bagi tahu jangan bagi. Kalau kita ni dia bagi ilmu kenal diri, kenal Allah, dia tak boleh cari makan lah Iblis. Iblis tak boleh cari makan, dia tak boleh goda kita. Jadi itulah dia menghalang-halang kita supaya jangan belajar ilmu kenal diri, kenal Allah. Belajar yang luar-luar, banyak-banyak PhD tak apa. Tu pasal orang kita kebanyakan dan terkena belitan iblis. Belajar ilmu syariat banyak-banyak. Bukan saya cakap tak boleh. Boleh. Tapi jangan terlampau banyak hingga ilmu hakikat wal ma'rifat kita tinggalkan. Kerana Rasulullah SAW dah bagi tahu. Ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat seiringan. Jangan ada salah satu tertinggal. Kita ada ilmu ma'rifat, ada ilmu hakikat, ada ilmu tarikat. Ilmu syariat tak ada. Tak boleh Nabi kata. Ilmu syariat banyak, ilmu tarikat banyak, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat tak ada. Tak boleh juga. Salah satu. Apatah lagi kalau kita buang 2, 3. Kita ambil syariat dia, mana boleh. Boleh tak? Syariat tu kan. Maknanya kalau kita buat temikai tu dah potong, kita tengok je. Tu syariat. Boleh ke? Mana boleh tengok je ambil bau pun tak boleh kan. Mesti angkat tak tarikat jalan. Betul? Lepas tu suap. Rasa buat temikai tu haki. Siapa yang bagi rasa? Ma'rifatullah. Allah yang bagi rasa. Baru selesai boleh pula. Tapi bab solat tak boleh pula kita nak syariat tarikat hakikat ma'rifat. Apa yang menyebabkan kita jadi begini? Ini ternyata ulama-ulama alim-alim kita yang mengajar adalah alim-alim syariat. Tidak mahu dia mengajar alim-alim hakikat wal ma'rifat. Maka itulah pendapatan terjadilah masyarakat kita, masyarakat yang memegang aneh syariat. Maka jadi lemahlah. Kerana amalan orang-orang syariatnya, mati dia di dalam kubur tetap dihisap. Nak tak kita dalam kubur dihisap? Berani ke satu hari duduk luar kubur malam-malam pun tak berani? Nak dihisap, nak ke? Sanggup ke kita? Tak sanggup saya. Jadi kalau kita nak gitu, tak nak dihisap, kita kena tahu syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Rasulullah kesian, minta suruh doa, jangan kena azab kubur. Jadi cara satu dia adalah kita kena kenal Allah yang boleh menaungi kita di dunia, di alam barzah, di alam kubur. Siapa? Allah. Kalau kita kat dunia tak kenal Allah, macam mana kita nak panggil siapa? Panggil nama Allah tapi kita tak kenal. Tak menyaut Allah. Adik pernah tak panggil Allah, Allah, Allah pernah? Pernah kan? Banyak kali. Kan? Ada zikir tak? Subhanallah, walhamdulillah. Pernah adik? Ada zikir tu tak? Subhanallah, walhamdulillah. Ada? Ada tak? Itu kata kita dengar tak Allah tu jawab? Pernah dengar? Tak pernah. Allah jawab apa? Kalau kita sebut subhanallah, maha suci kau ya Allah. Pernah dengar tak Allah jawab? Allah ke bisu ke? Allah tu maha menjawab. Maha menjawab. Kalau saya soal dengan adik, Assalamualaikum. Adik jawab apa? Tapi Allah tu mestilah kita bagi salam, Allah jawab tak? Jawab macam mana? Pernah dengar? Jadi bagaimana kita, kalau kita tak kenal Allah, bagaimana kita nak dengar Allah tu menjawab? Padahal Allah sentiasa menjawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita puji Allah ya. Segala puji-pujian bagi Allah seru sekalian alam. Kita puji Allah. Saya puji adik. Adik cakap apa? Terima kasih tak? Tapi kalau kita puji Allah, dengar Allah jawab terima kasih.
Pernah tak dengar? Tak pernah kan? Tak pernah. Sebab apa? Sebab kita tak kenal. Kalau kita sebut tu tadi, kita tahu yang sebut itu puji itu siapa? Alhamdulillah, dia juga. Yang nak dengar puji tu siapa? Sami Allah. Dia juga yang nak mendengar puji itu juga. Kan? Dengar tak? Yang nak jawab balik siapa? Dia juga. Benar hamba-Ku, benar akulah yang memuji diriku. Betul? Itu tadi. Jadi tak lain. Dia juga yang memuji, dia juga yang sami Allahu liman hamid. Dia yang memuji pendengaran. Dipuji, alhamdulillah, dengar kat telinga. Dia juga yang maha mendengar. Dia juga balas merasakan tadi benar. Akulah yang memuji diriku sendiri. Letaknya di kalam Allah juga. Kalau kita kata kita yang puji, maka itu kita tak dengar. Puji hamba kepada Allah tak sampai. Yang puji sampai adalah dia dengan dia. Jadi itulah harus kita hilangkan keakuan diri. Baru kita rasakan dia dengan dia asyik tadi. Di situlah tempat rahsia dia. Untuk kita mendapatkan kenikmatan dengan Allah, akan terbawalah di luar solat, kita merasakan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak lain Rasulullah SAW diutus untuk memberitahu kepada kita, iaitu Allah tu terlalu dekat dan Allah tu terlalu hampir, lebih hampir pada diri kita, nyata dan jelas. Mengapa pelajaran ilmu sekarang menyebabkan kita bertambah rasa terhijab dengan Allah? Sebab guru-guru yang menyampaikan tu hanya guru-guru syariat. Jadi jangan disalahkan. Jadi kitalah sendiri kena cari guru-guru bertaraf makrifat supaya dapat membetulkan dalaman kita. Kalau tidak, luar ya cantik nampak syariat tu. Dalam kita rosak perhubungan kita dengan Allah. Jadi Allah tu memandang pada dalam atau luar, dik? Dalam kan? Hati kita, qalbun kita. Allah pandang. Sampai bila kita nak biarkan di dalam solat kita qalbun kita rosak? Qalbun ni tempat pemandangan Allah. Tapi qalbun kita ingat macam-macam dalam solat. Sebut Alhamdulillahirabbil alamin, melayang-layang ke mana? Bil elektrik, kereta tak bayar bulan ni. Nak pergi mengajar lah, itulah, inilah. Semua masuk macam-macam. Jadi kita rasa macam tak ada malu dengan Allah. Kita lalai di hadapan Allah. Kita tak ada rasa getaran bahawa kita bersalah di dalam solat. Sebab punca apa? Kita tak kenal Allah. Kita tak ada rasa malu, tak ada rasa takut pada Allah. Tidak rasa itu bersalah dengan Allah. Sebab ilmu-ilmu yang kita dapati menunjukkan ilmu-ilmu yang kualitinya, kualiti yang menyebabkan kita jadi terseksa. Perhubungan kita dengan Allah terputus, maka terseksalah hidup kita. Tak bahagialah hidup kita. Jadi carilah kebahagiaan tu hanya kepada Allah. Iaitu kita belajar kenal diri, kenal Allah. Cari guru mursyid yang betul-betul. Kita belajari betul-betul, baru kita tahu hidup kita perlukan Allah. Bila di dunia kita merasa berkehidupan dengan Allah, untunglah kita dah kenal diri, kenal Allah di dunia. Kita tahu jalan nak kembali ke rahmatullah. Maka nanti bila kita diwafatkan sakaratul maut, maka kita tahu kenderaan yang nak datang di waktu sakaratul maut tidak lain adalah Nur Muhammad, Nur Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menunggukan kenderaan itu. Kerana kenderaan itu yang dapat mengesakan Allah, itu juga kenderaan yang juga kita nak naik untuk mengesakan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi berkatnya tadi kita dapat duduk di sini kerana rohaniah. Siapa nama tadi arwah yang kita buat ni tadi, nama dia Abbas apa? Saad. Maknanya dengan keberkatan, maknanya roh dia tu tadi, jadi kita mana buat tadi, panggil orang baca Yasin, baca berzikir. Jadi Allah seru sambungkan lagi, supaya dia roh-roh ni ada sini pun mendengarkan, mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat juga dia. Jadi dia roh-roh tu masih ada di sini. Banyak roh-roh nenek moyang kita, bapa semua ada. Allah suruh duduk turun dengarkan. Mereka mendengarkan, mereka mendapat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Jadi alhamdulillah
Saya rasa cukup sampai sini dulu dan kita minta sedikit pencerahan daripada Syekh Latif dan juga siapa-siapa yang ingin ada soalan ataupun ada pertukaran. Nak ada soalan sikit-sikit ke apa? Untuk memahami lagi ke contoh ataupun ada rasa nak ceritakan pengalaman. Boleh juga ya, insya-Allah. Ini untuk pendengar-pendengar YouTube yang lain ya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia inayah dapatlah kita bersama-sama berkumpul pada malam yang mulia ini, hari Jumaat yang mulia ini. Terima kasih kepada Cikgu Laksmana dan semua ahli keluarga menjemput saya dan ahli keluarga serta Syekh Aziz bersama-sama dalam majlis Yasin dan Tahlil pada malam ni. Tapi tak sangka pula dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengadakan talk kenal diri kenal Allah pada malam ni. Sepatutnya seperti Syekh Aziz beritahu tadi, kita berada di Santan untuk kita memang buatlah melalui channel YouTube saya, Cahaya Online. Tapi Allah Taala meletakkan satu yang dikatakan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala tu untuk berada di sini disebabkan apa? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau bukan disebabkan rahmat Allah, kita tak duduk di sini. Saya pun banyak urusan juga, kan? Tapi digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cikgu Nuraini pun jemput melalui WhatsApp. Itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedikit saya nak beritahu masa saya menguruskan jenazah arwah ayah, saya amat berasa sesuatu benda yang menakjubkan, sesuatu benda yang datang banyak penuh rahmat di atas arwah tu. Saya pun tak tahu amalan apa yang arwah buat. Saya tahu bermula daripada dia hidup masa 2-3 hari, cikgu. Saya pun tak tahu. Tapi itu bukan tak tahu sebab apa, maksudnya saya kagum, saya rasa bersyukur. Orang tua sebegitu dah umur berapa cikgu? 86 tahun. Tapi bila diceritakan oleh Cikgu Laksmana mengenai ayah, dia memang orang yang sakit tu dah lama dah. Sakit tu dah lama dah. Jadi bila sakit tu dah lama, ada kebaikan mungkin apa yang dia buat saya tak tahu masa dia hidup dia. Memang di dalam keadaan macam tu, tapi lama kelamaan Allah Taala bagi penghujung dia, saya pun ya Allah. Saya jarang-jarang jumpa bila menguruskan jenazah macam tu. Saya bila urus jenazah ni, ada jenazah ni saya ambil kesempatan sebenarnya. Sebab sebelum ni tak dapat ambil kesempatan. Dan terlalu sibuk dengan kerja dunia saya ni dululah. Kan, tapi alhamdulillah bila saya lihat depan mata saya sendiri, kan, itulah. Dan saya kagum juga dengan keluarga ni, termasuk yalah mertua, termasuk anak-anak semua, yalah bertukar-tukar shift untuk jaga, alhamdulillah. Jadi itulah yang nak dikatakan disebabkan rahmat Allah tu. Jadi bertemu kita pada malam ni disebabkan pertemuan dengan dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ceritakan benda-benda macam ni, maka roh yang dikatakan yang berada di alam barzah tu pun bersama-sama mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak cerita sini serba ringkas berkenaan dengan kenal diri kenal Allah ni. Boleh ikuti saya punya channel tu, insya-Allah. Sedikit saya nak sebut. Kalau yang dikatakan siapa pun, tak kira dia kerja apa pun, dia kerja cikgu ke, dia kerja peguam ke, apa yang dia buat, apa yang dibuat, saya nak kaitkan di sini. Apa yang dibuat kalau cikgu lah buat satu kerja yang bertimbun-timbun kerja, selesai je kerja tu, ini nak diamaliahkan dalam kehidupan. Selesai je kerja tu, bolehlah kita sebut la haula wala quwwata illa, bukan kudrat aku, engkau ya Allah. Itu yang Allah Taala nak dengar. Itu yang Allah Taala nak dengar. Bila kita buat sentiasa dalam kehidupan harian kita, maka benda tu akan menjadi sebati dalam diri kita. Tu yang kita nak. Disebabkan apa? Disebabkan suara yang dikatakan suara yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala tu, itu yang Allah Taala sayang, itu Allah Taala suka. Jadi keluarga kita ni mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jangan rasa susah. Benda ni tauhid. Kalau tauhid tak ada dalam kehidupan harian kita, maka susah kita nak berkehidupan seterusnya. Dia tak ada link dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Saya yang cakap ni pun sama juga. Saya ada jatuh bangun, tapi sekurang-kurangnya kita ada asas tauhid. Seperti hadis qudsi menyebut,
sekiranya engkau datang kepada aku membawa amalan, engkau akan dipertanggungjawabkan. Sekiranya engkau datang kepada aku membawa ilmu, lebih kurang macam itulah, dipertanggungjawabkan. Dan sekiranya engkau datang kepada aku dengan aku, tak datang kepada Allah, nak kenal Allah ni, tak ada bawa apa-apa, amalan ilmu pun dia tak bawa, kan? Jadi itu yang Allah Taala kata engkau akan dirahmati. Jadi kita jangan duduk di hadapan Allah, berkehidupan dengan Allah Taala ni jangan disebabkan apa-apa. Disebabkan engkau ya Allah. Macam Syazir beritahu tadi, disebabkan apa? Hidup ni bukan hidup kita, tapi hidup dia tu. Kita ni tak ada, sebelum ada kita ni, dia yang maha hidup. Dan kita dizahirkan di sini bukan kita nak nyatakan kita yang hidup. Nak nyatakan dia tu yang hidup, dia tu yang esa. Ni yang hidup ni nampak ni. Ni yang ada ni macam mana? Yang hidup yang ada ni bukan nak menyatakan kita, tapi menyatakan dia tu yang maha esa. Kita nak mengesakan, itulah cara dia. Yang Rasulullah ajar 13 tahun dulu, kepada para sahabat, turun kepada wali-wali Allah semua. Itu yang insya-Allah. Saya cakap ni bukanlah kata nak bagi semua keluarga ni faham, tak. Bukan saya nak bagi faham, bukan Syekh Aziz nak bagi faham, bukan. Tapi Allah yang akan bagi faham, seperti Isra dan Mi'raj. Nabi turun last, ini last dipendekkan cerita. Last Nabi diutus perjalanan daripada Subhanallazi asra bi amrihi ila minal masjidil haram sampai ila Masjidil Aqsa, sampai balik ke Mekah balik, kan. Malaikat Jibril kata, kau jangan ceritakan benda ni. Jangan cerita. Rasulullah kata, tak apa, aku nak ceritakan. Jadi masa Rasulullah sampaikan tu, dia kata, siapa yang dia perlu wa amma bini mati rabbika fahadis, aku nak sampaikan apa yang aku rasa perjalanan aku yang begitu cantik tu, kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, kan. Jadi anak-anak yang ada kat sini disebut Allah, kan. Kita bukan nak rasa nak bagi dia faham, tapi kita nak bawa hati dia kepada Allah sebenarnya. Anak-anak kita, kan, nak bawa hati dia kepada Allah. Tu Rasulullah cakap, kalau ni bukan 3 hari, seminggu dia akan faham. Kalau bukan seminggu, setahun dia akan faham. Bukan hari ni dia faham, besok dia akan faham. Dan seterusnya. Itu yang sebenarnya akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan tadi, la ilaha illallah, bedah siasat betul-betul. Ni tak perlu bedah siasat ni dah siap bedah dah ni. Dah siap bedah siasat dah ni. Apa dia? La ilaha illallah tu, kita kena nafikan, jangan rasa aku tu ada. Kan? Rasakan dia tu. Sebab kita sentiasa mengesakan Allah tu manis, tiada pahit. Tu Rasulullah beritahu. Jadi insya-Allah sama-sama kita lukis anak-anak kita ni. Lukis anak-anak kita ni daripada kertas kosong, bawa hati dia kepada Allah. Itulah lukisan yang paling baik sekali untuk anak-anak. Termasuk saya pun sama, anak isteri pun sama-sama saya ajak. Bukan saya ajak yang anak-anak di sini je. Saya, anak isteri saya pun saya ajak. Lukis keluarga kita dengan sehelai kertas putih tu, dengan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan dapat satu keberuntungan, yang Nabi cakap. Perkara ni membawa tauhid dalam kehidupan ni illa qalila, terlalu sedikit dan diasingkan, disisih oleh orang. Tapi ingat, Rasulullah beritahu, beruntung orang yang amal ilmu ni. Bukan amal, dia sentiasa bawa dalam kehidupan harian dia. Beruntung, Rasulullah beritahu. InsyaAllah biarlah kita jadi orang yang beruntung tadi. Terlalu sedikit ni, biarlah golongan ramai pun tak apa. Kita yang sedikit ni mendapat yang dikatakan sentiasa mengajak orang kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sikit perkataan je. InsyaAllah sama-sama kita. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya juga mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuranlah kepada Allah SWT yang mana dengan limpah rahmat, hidayah, taufik dan inayah daripada Allah SWT, maka alhamdulillah Allah SWT menyampaikan saya juga lah ke sini pada malam ini. Alhamdulillah, dan kita semua diatur dan disusunkan dengan rahmat Allah SWT. Sebagaimana Allah beritahu dalam Quran,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali memberi rahmat seluruh alam. Jadi alhamdulillah kita dapat menumpang rahmat itu, dan alhamdulillah kita dapat belajar ilmu tauhid lah, ilmu mengenal diri dan kenal Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang sangat utama lah, ilmu ma'rifatullah. Kita nak yakin benar-benar di hati kita, di qalbun kita dengan haqqul yaqin, yakin sebenar-benar bahawa kita tak ada apa. Kita buangkan keakuan diri kita, buangkan segala yang kita rasa diri kita, yang buat diri kita miliki dan sebagainya, tapi yang buat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi ilmu tu sangat-sangatlah utamalah, sangat-sangat dituntut. Ilmu ma'rifatullah, awaludin ma'rifatullah tu. Yang mana macam budak-budak kanak-kanak pun Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ajakkanlah la ilaha illallah tu masa depa mula-mula nak bercakap kan. Jadi itu ilmu tauhid tu. Jadi dia nak cakap tu, dia ajak dulu la ilaha illallah dulu. Ataupun Allah akbar. Bila dia mula nak bercakap tu. Bila dah 7 tahun baru syariat, baru solat dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, masya-Allah, itulah sedikit kongsian daripada saya yang sama-sama lah kita baru nak belajar kan. Jadi saya ambil sikitlah yang saya nak amal tadi ni. Saya latih bagi lokasi tu. Saya pun kata, nak cari macam mana kan, malam pula ni kan. Naik motor pula, hujan cantik pula saya kata. Lepas tu, tak tepi dulu lokasi ni. Tawakal tu Allah lah. Masya Allah. Ambil Allah SWT, kebesaran Allah SWT. Tiba-tiba alhamdulillah, masya Allah, sampai depan ni dengan kudrat, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Jadi walaupun kita guna sikit-sikit lah ikhtiar tu, dari segi lokasi tu, dari segi map tu kan. Jadi alhamdulillah, masya Allah, itulah sedikit kongsian pada malam ini yang baik daripada Allah lah. Dan saya tangguh lah, saya tudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi hadir menyantuni ke rumah saya dalam majlis bacaan Yasin lah. Ya, sesungguhnya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunilah roh-roh orang-orang yang terdahulu lah daripada kita. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasihlah kepada Syekh dan sahabat-sahabat kerana di atas sedikit talk lah yang diberikan kepada kita, kerana ia memberi manfaat lah kepada kita semua untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala secara lebih dekat lagi. Ya, bukan mudah untuk kita berhimpun antara kita semua ni untuk mendapatkan ilmu yang berkah ni lah. Sekali lagi terima kasih, saya wakil daripada seluruh ahli keluarga saya mengucapkan ribuan terima kasih lah di atas talk yang diberikan oleh Syekh dan sahabat-sahabatnya lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sampai juga saya ke sini atas jemputan Cikgu Nuraini. Sedikit perkongsian lah daripada saya. Bukan cerita saya, tapi cerita adik saya. Baru dalam minggu ni dia WhatsApp saya. Dia tengah menghadapi final year dekat UiTM Shah Alam. Jadi banyak paperwork yang dia kena buat. Dia dah stres dah dengan kawan-kawan dia. Sampai dengan tekanan daripada lecturer, dengan dia takut tak lulus lah semua kan. Dia ambil engineering. Jadi dia WhatsApp saya tengah malam, dia mengadu. Dia kata doakan dia, bagi dia tenang sebab memang dia stres sangat-sangat. Itu saya bagi sedikit
panduan dekat dia. Saya kata istighfar, buat solat sunat taubat, amalkan setiap kali buka mata je, bangun daripada tidur, baca. Niat dalam hati kau baca ke, saya kata kat dia, ya Allah, kau uruskanlah diri aku ini, ya Allah, aku tidak mampu mengurus diriku, jangan sesekali biarkan diri aku mengurus diriku sendiri, aku tidak mampu, ya Allah. Lepas tu dia share dekat kawan-kawan dia, dia kata dia rasa tenang, dia tak rasa serabut dah, dia kata. Jadi kat situ kita dapat kesan daripada situ. Saya pun selalu amalkan. Selepas saya dengar talk daripada Syekh Aziz, saya selalu amalkan, buka je mata, terjaga daripada tidur, itu yang saya baca. Saya niat dalam hati, itu je. Maknanya setiap hari, insya-Allah urusan hidup kita seharian ni akan teratur je. Kita tak kelam kabut, kita tak stres, kita tak mudah nak marah orang. Jadi kita tenang saja. Itu saja perkongsian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya serah kepada Cikgu Syikin. Tunjuk sini. Terima kasih kepada Cikgu Laksmana dan Cikgu Nuraini yang menjemput datang ke rumah pada malam ni. Alhamdulillah, Allah izin. Dan sama-sama kita dapat ilmu untuk mentauhidkan Allah. Rumah ni rumah yang selalu saya singgah. Dan arwah Tok Wan, saya panggil Tok Wan Saad, sebab dia lebih kurang sebaya dengan arwah bapa saya. Dan dia suka tunggu di luar beranda. Jadi setiap kali lalu balik rumah, saya akan nampak Tok Wan ni akan berada ke kerusi kat luar tu, memang macam arwah saya, arwah bapa saya. Jadi rasa macam ada pengganti. Bila balik sekolah teringat, sebab arwah bapa saya meninggal dulu 2016. Sama je, dia akan tunggu anak-anak dia balik duduk di luar rumah. Jadi saya selalu cakap Kak Ain, cakap rasa macam arwah bapa tunggu anak dia. Apa-apa pun saya akan singgah. Singgahlah. Teringat sikit akan singgah tengok Tok Wan. Saya panggil Tok Wan, melawak dengan dia kat luar, baru saya balik. Jadi bila kita rasa kehilangan, kita akan rasa lebih dekat. Kadang-kadang bila Allah tak uji, kita tak rasa lagi. Tapi bila Allah uji dengan kehilangan sesuatu benda yang kita ada, kita rasa sangat masa tu Allah lah paling dekat. Kita tak mampu dah nak minta pada orang lain. Tapi dengan Allah ni, kita mudah, kita luah je daripada hati. Allah akan dengar, dia akan balas pada waktu yang tepat. Cuma kita nak mentauhidkan Allah tu ambil masa lah. Jadi untuk anak-anak, kita biasakan dengan kalimah Allah, selawat yang paling mudah lah, supaya anak-anak terbiasa. Jadi dalam ibu ayah, kalau di rumah ataupun di cikgu-cikgu di sekolah, kita mulakan pagi. Contohnya dengan selawat ke, bacaan Quran ke, kita pasang pun tak apa. Di rumah pun pagi-pagi kita pasang, supaya roh tu ada dalam keluarga kita, ada dalam rumah kita. Anak-anak pun secara tak langsung nampak simple, nampak kecil je, tapi hati mereka tu dah ada dah sebenarnya kehidupan yang macam tu. Jadi bila pergi mana-mana pun, suasana yang kita dengar di rumah, alunan-alunan zikrullah, nasyid ke apa yang berkaitan dengan mengingatkan Allah ni, dia akan terbawa-bawa ke mana pun, melangkah ke mana pun, dia akan rasa tak syok. Tak syok. Jadi saya ajak Adam, Alif, ni saya ajak semua ni. Jadi anak-anak ni, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah pegang hati mereka kuat-kuat. Allah tarik dalam majlis-majlis ilmu yang ada di sekitar ni, di sekolah ke, di mana-mana pun, supaya hati mereka tak tersasar, tak jauh daripada Allah. Selalu saya tanya Alif, siapa yang bagi makan, selalu tanyalah sebab saya ajak dia. Jadi Adam pun sama, daripada kecil sampai sekarang ni dah ada jenam dah. Jadi sama-samalah ibu ayah kita berkehidupan dengan Allah. Nampak hari ni anak-anak dah makin jauh, rohani dah makin kurang, nak kata rosak pun mungkin sebab anak-anak terdedah dengan telefon.
bila anak-anak terdedah dengan telefon, perkara pertama buka mata telefon dulu. Jadi mungkin mudah pada pandangan kita untuk mengawal. Tapi untuk rohani tu kita akan jadi masalah. Sebab nawai itu kita pun bila kita datang dan kita akan balik. Jadi sama-samalah kita belajar kena diri, kena Allah. Kita akan ambil masa dulu, tapi insya-Allah lama-lama rasa nak sebut nama Allah pun kita rasa bergetak. Bila sebut nama Rasulullah pun kita rasa macam nak teriak. Bila dah rasa sampai ke hati tu, dia syahdu, dengar pun dia rasa syahdu dah. Jadi itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih Ustaz dan terima kasih tuan rumah serta semua yang ada. Terima kasih Kak Ain. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah. Terima kasih kepada Syekh Abdul Aziz, pada Cikgu Latif, pada Rozi dan sahabat-sahabat Yushkin dan semualah yang dapat hadir pada malam ni. Alhamdulillah dapat bersama tahlil, baca Yasin dan seterusnya, tanpa dirancang, tanpa diduga dapat bersama mendengar sedikit majlis ilmu daripada Syekh, daripada Latif dan semua sahabat-sahabat. Alhamdulillah, terima kasih. Saya rasa sangat-sangat besar hatilah menerima kunjungan semua sahabat malam ni. Alhamdulillah, insya-Allah banyak benda yang perlu masih lagi orang kata dalam proses mengenal Allah, dalam proses membentuk iman yang kukuh lah untuk diri dan anak-anak lah sekalian, untuk kami sekeluarga lah, insya-Allah lah. Proses pembelajaran itu akan terus berlaku lah. Itulah dari saya sendiri. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih datang. Tolong doakan saya semoga terpandai, sihat selalu. Terima kasih. Nama saya Adam Rain. Ya. Terima kasih. Apa pun semuanya daripada Allah Subhanahu Taala. Menyusun hidup kita semua, berkumpul kita semua susunan Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas semua perhatian semua dan mohon maaf ada kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan, ada rasa keakuan diri. Minta maaf banyak-banyak. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi.